Dia so bila dah submit borang, buat permohonan lesen lulus, so boleh kahwin terus lah, tak payah tunggu 21 hari. Betul. Kita panggil dia Lesen Express. Lesen Express. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama dengan saya Izzuddin Nasir sekali lagi dalam sesi podcast Jabatan Pendaftaran Negara. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya bawakan kepada anda semua Puan Nur Farina, pegawai daripada bahagian perkahwinan dan perceraian di JPN. Hari ini kita akan bincangkan tentang pendaftaran perkahwinan sivil di Malaysia. Mungkin ada individu-individu yang baru nak berkahwin ataupun yang mungkin ada first time dengar di JPN ada buat perkahwinan, sebab selama ni ingatkan dekat JPN buat surat beranak dengan kad pengenalan je kan. So kita akan tanya Puan Farina tentang pendaftaran perkahwinan di JPN dan prosedur-prosedur yang perlu dibuat. Jadi Puan, selamat datang ke sesi podcast kita pada hari ini. Puan, saya rasa kali pertama lah kan dengan saya dekat sini. Betul. Jadi saya tak nak buang masa, saya teruskan kepada soalan pertama. Mungkin Puan boleh terangkan sedikit sebagai intro bidang kuasa JPN dalam mendaftarkan perkahwinan dan siapa yang boleh daftar ataupun perlu daftar kahwin di JPN. Okay, Din. Jadi ingin saya share dengan semua pendengar pada hari ini. Untuk pendaftaran perkahwinan di Jabatan Pendaftaran Negara, kita menguatkuasakan Akta 164 Perkahwinan dan Perceraian, di mana perkahwinan sivil adalah khusus bagi warga negara yang bukan beragama Islam khususnya. Okey, dan dia terpakai juga kepada bukan warga negara yang menetap di dalam Malaysia. Bagi rakyat Malaysia yang berada di luar negara juga perlu mendaftarkan perkahwinan yang telah mereka langsungkan di luar negara mengikut Akta 164. Tapi akta ni ada disclaim kepada mana-mana anak pribumi Sabah atau Sarawak ataupun orang asli, kerana akta ni tak tertakluk kepada mereka secara spesifik sebab mereka ada peruntukan untuk memilih perkahwinan mengikut adat istiadat anak pribumi. So kalau orang asli, dia orang ada pilihan untuk kahwin mengikut adat istiadat orang asli. So macam yang Puan sebut tadi, untuk non-Muslim sahaja. Jadi maksudnya orang Islam tak perlu daftar di JPN lah kan? Betul. Dan maksudnya kalau orang asli tadi ataupun pribumi Sabah Sarawak, dia memang nak daftar mengikut adat, so dia tak perlu juga daftar di JPN, betul? Betul. Mereka ada pilihan. Okey, sebab dan apabila pilihan tu ditetapkan oleh mereka, bermaksud perkahwinan mereka mengikut adat dan istiadat anak pribumi. Begitu juga dengan proses perceraian mereka. Bila mereka bercerai, mereka perlu mengikut peraturan yang mereka pilih pada awalnya sewaktu perkahwinan. Okay. Mungkin soalan ni sebagai soalan tambahan lah, dia tak ada dalam senarai soalan hari ni. Adakah macam adat orang India, orang Cina, mereka pun ada adat sendiri kan untuk berkahwin. Jadi kalau mereka ni boleh ke kahwin ikut adat? Okey, setelah akta ni berkuat kuasa, bermula 1 hari bulan 3 1982, tiada lagi perkahwinan adat yang boleh dilangsungkan bagi bangsa India atau Cina. Maksudnya tertakluk kepada warga negara. Jadi bangsa Cina dan India yang warga negara Malaysia wajib mendaftarkan perkahwinan mereka mengikut Akta 164. Jadi tiada lagi kalau mereka melakukan perkahwinan adat tu tak sah selepas 1982. Okey, faham. Kecuali orang asli dan pribumi Sabah Sarawak tu tadilah kan? Betul. Okey. Jadi memandangkan mereka ni dah tak boleh berkahwin secara adat, mungkin Puan boleh cerita skrip prosedur yang sebenar untuk daftar perkahwinan yang sah di Malaysia secara sivil lah. Okey. So bagi bangsa senang saya khusus kepada bukan Islam, okey. Bagi bangsa yang bukan Islam,
mereka perlu hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pendaftaran perkahwinan. Okey, prosedur kita untuk warga negara, dokumen yang kita perlukan hanya kad pengenalan dan mereka perlu mengemukakan maklumat sekiranya mereka ada maklumat perkahwinan terdahulu. Okey, tapi kalau yang fresh marriage, maksudnya kita akan semak dalam sistem kita, status individu tersebut mestilah bertaraf bujang, berstatus bujang, dan kita akan semak maklumat-maklumat, ada maklumat-maklumat anak sekiranya ada, bangsa, agama untuk kita boleh proses seterusnya. Okey, jadi mereka perlu isi borang yang kita akan sediakan. Borang tu boleh didapati di mana-mana pejabat JPN, JPN KC02. Okey, bagi pasangan dan pasangan perlu mengemukakan permohonan mengikut alamat pada MyKad. Okey, diorang kena spesifik. Contoh. Okey. Pasangan kalau seorang beralamat di Ipoh, seorang lagi beralamat di KL, Kuala Lumpur. Okey, so seorang pasangan, jika yang perempuan tu beralamat di Ipoh, KC02 mereka perlu submit dekat Ipoh satu. Kalau yang lelaki kena submit dekat KL. Okey, ikut alamat MyKad. Sebab kita akan pegang pada ikut alamat MyKad. Kenapa? Sebab akta kita masih lagi merigidkan pendaftaran perkahwinan perlu ikut daerah. Tapi dia boleh pilih nak kahwin dekat mana-mana kan? Dia kan, Din, dia ada perbezaan. Waktu you submit permohonan dengan waktu you mengupacara perkahwinan. Okey, waktu permohonan you kena spesifik ikut alamat. Once you dah submit permohonan ikut alamat, okey, pejabat JPN yang menerima permohonan tersebut akan proses dia akan pamerkan permohonan tersebut selama 21 hari. Okey, dalam akta memang dinyatakan perkahwinan yang akan dirasukkan perlu dipamerkan di dalam pejabat JPN selama 21 hari. Okey, so lepas 21 hari pasangan boleh pilih dia nak kahwin kat mana-mana pun boleh. So dia ada dua tau. Dia ada dua. Satu permohonan, satu pengupacaraan. So permohonan rigid untuk ikut MyKad. Pengupacaraan boleh berlaku di mana-mana di pejabat JPN. Okey, faham. Cuma saya dengar Puan ada sebut tadi kena hantar permohonan dekat pejabat daerah lah ya. So maksudnya kita dekat JPN kan kita ada pejabat cawangan JPN, pejabat cawangan kecil. So pejabat cawangan ni tak boleh hantar permohonan ke macam mana? Okey. Sebab ada sesetengah pejabat JPN terutamanya yang diklasifikasikan sebagai cawangan kecil. So bila cawangan kecil, mereka tidak menerima permohonan perkahwinan atas sebab kekangan. Okey. So ada negeri yang telah menetapkan ada seseparuh pejabat kecil cawangan yang tak akan proses perkahwinan tu. Jadi kita minta kalau boleh orang awam boleh semak pejabat-pejabat yang menerima permohonan perkahwinan untuk mereka dapatkan maklumat dululah sebelum pergi ke pejabat JPN agar tak ada memberikan tak adalah datang JPN tak boleh buat kan. Kita tak naklah jadi macam tu. Okey Puan, tadi Puan sebut yang berkahwin di pejabat JPN kan. Mungkin ada setengah orang yang macam saya tengoklah JPN post di Facebook semua berkahwin di hotel ataupun berkahwin di rumah ibadat persatuan. Yang tu macam mana pula Puan? Okey. Perkahwinan, saya sentuh kepada perkahwinan di rumah ibadat. Okey, selain pejabat JPN, pasangan boleh pilih tempat perkahwinan, tempat pengupacara perkahwinan selain daripada pejabat JPN. Okay, satu option yang mereka boleh pilih adalah melangsungkan pengupacara perkahwinan di penolong pendaftar perkahwinan. Penolong pendaftar perkahwinan ni adalah kira macam represent pada adat, agama sesuatu bangsa tu. Dan kita telah lantik mereka. JPN telah lantik penolong pendaftar perkahwinan tu untuk mereka mempunyai kuasa melaksanakan pengupacaraan di dalam premis persatuan tersebut. Okay. So itu pilihannya ada. Pilihan yang kedua, sekiranya pasangan memilih untuk melangsungkan pengupacaraan perkahwinan mereka di hotel, di luar pejabat pendaftar ataupun di luar premis persatuan. Okay. Tu kena dimohon melalui lesen. Sebab dalam perkahwinan sivil kita ada peruntukan
4 keadaan yang memerlukan lesen. So, sekejap Puan. Sebelum Puan terangkan 4 keadaan ni, kita simpan dulu supaya pendengar kita dengar sampai habis. Sebab kejap lagi memang kita akan bincangkan tentang 4 lesen ni. Puan jangan terangkan lagi, nanti tak surprise. Okey Puan, maafkan saya lah ya mencelah. Tapi bila kita tengok hari ni kan, hari ni mungkin ni soalan lain lah kan. Hari ni hari yang orang kata semua benda di hujung jari. Maksudnya teknologi dah maju. Jadi untuk JPN sendiri, adakah nak buat permohonan boleh online? Macam kita tengok kan di jabatan lain, jabatan immigration, pasport boleh buat online, JPJ, lesen boleh buat online. Di JPN macam mana Puan? Okey. Untuk permohonan perkahwinan, kita pun ada sediakan platform online bagi permohonan perkahwinan. So orang awam boleh mendapatkan capaian link tu dekat website JPN. Kita ada sediakan platform untuk permohonan perkahwinan atas talian. Okey, tapi dia spesifik tu kedua-dua yang memohon perlu mempunyai alamat dalam satu kawasan yang sama. Itu kita punya untuk first place lah kan. Macam Puan cakap contoh tadi, seorang dekat Ipoh, seorang dekat KL, yang tu tak boleh lah kan? Tak layak lah. Itu tak boleh mohon. Okay. So kedua-duanya macam kena KL. Kedua-duanya perlu Ipoh. So mereka boleh mohon melalui atas talian. Yang itu Din, quite interesting permohonan tu sebab mereka tak perlu hadir ke JPN sampai hari upacara mereka. Lagi senang lah. Memang senang, serius memang senang. Mereka perlu buat permohonan. Nanti kita akan pick up, kita akan tengok detail dia layak ke tak layak. Yang ini kalau clear, kalau dia tak clear, dia akan patah balik kepada pemohon. So kita akan query lah, so dia akan terbatal. Tapi kalau dia clear semua, sampai hari upacara, dia just datang, bawa my card, bawa gambar. Itu memang best lah macam tu. So dia macam orang yang bekerja kan, senang lah sikit kan. Tak perlu datang ke JPN, tak perlu ambil cuti dan sebagainya lah. Okey Puan, soalan yang seterusnya, ni kita nak sebut pasal lesen lah yang Puan dah sebut tadi kan. Betul, lesen. Mungkin Puan boleh terangkanlah kepada pendengar-pendengar dan penonton kita tentang lesen-lesen perkahwinan yang ada. Okey. Mesti orang akan fikir lesen tu apa kan? Betul. Lesen ni kita sinonim dengan lesen kenderaan lah. Kenderaan. Kan? Okey, so lesen ni sebab kita guna lesen itu adalah perkataan dalam akta. Tapi dia untuk fahaman layman macam kita, dia lebih kepada kebenaran khas dalam keadaan yang ditetapkan dalam akta. So dalam keadaan senario tu, perkahwinan tu boleh dilakukan dengan satu kebenaran khas. So kita ada 4 lesen dalam akta. Akta peruntukan. 1, perkahwinan dengan tali persaudaraan terlarang. Kedua, perkahwinan lesen untuk mengecualikan tempoh pamir dan perakuan perkahwinan dikeluarkan. Yang ni yang Puan sebut 21 hari tadi tu tempoh pamir tu. Tempoh pamir 21 hari. So maksudnya yang lesen ni, yang lesen mengecualikan tempoh pamir ni, dia bila dah submit buat permohonan lesen, lulus, so boleh kahwin terus lah, tak payah tunggu 21 hari. Betul. Kita panggil dia lesen express. Lesen express. Tapi disclaim dia diluluskan dalam keadaan-keadaan yang kritikal lah. Bukan sewenang-wenangnya dia boleh diluluskan. Bukan you apply je boleh lulus lah. Macam tu. Okay, faham. So yang tu, lepas tu lesen yang kahwin luar tadi. Kahwin luar tu untuk yang kahwin di luar daripada permis pejabat JPN dan permis persatuan. Dan lagi satu, lesen perkahwinan bawah umur. Bawah umur ni macam mana, Puan? Bawah umur tu bagi spesifik untuk pihak perempuan saja yang berumur cukup 16 tahun tapi bawah 18 tahun. Tapi still kena cukup 16 dululah. Bawah 16 memang tak boleh lah. Perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Dia kena spesifik perempuan sahaja. Atas 16 perempuan sahaja. So kalau lelaki tak ada masalah lah. Lelaki kena 18. Lelaki kena 18. Perempuan kalau nak kahwin mesti at least 16 dan lelaki mesti sekurang-kurangnya 18 tahun. Bawah pada tu memang tak boleh kahwin lah. Tak boleh. Okey, faham. Cuma saya tertarik yang Puan sebut tadi, lesen perkahwinan tali persaudaraan terlarang. Mungkin boleh terangkan sikit tak yang tu? Okey, saya nak terangkan hubungan-hubungan yang terlarang. Kalau kita fikirkan dia macam agak tak logik lah keadaan tu boleh berlaku. Tapi dalam akta ada mention contoh,
nenek nak berkahwin dengan cucu. Uh, Bapa susahlah. saudara. Bapa saudara tu bapa saudara diikut bangsa. Sebab ada macam Chinese, pakcik tak boleh kahwin dengan bapa saudara, tak boleh kahwin dengan anak saudara. So kalau mereka nak kahwin juga, kena ada lesen ni. Tapi kalau diikut bangsa lah. Diikut kalau bangsa. Indian, Amalan dalam sesatu bangsa tu. Kalau Indian dalam keadaan belah ibu, maksudnya bapa saudara belah ibu nak kahwin dengan anak saudara kakak dia tu, anak kakak dia ke, tu dibenarkan, tak perlu lesen. So diikut bangsa. Saya tak boleh nak. Diikut amalan sesuatu bangsa lah. Bahasa yang mudah. Kebiasaannya mereka sendiri pun dah tahu kan siapa yang mereka boleh kahwin, siapa yang tak boleh kahwin. Betul. Okey, baik. Okey, tadi Puan sebut yang perkahwinan adat tu ada sebelum 1 Mac 1982. Betul. Okey, kalau mereka yang dah pernah berkahwin sebelum ni mengikut adat dan ataupun berkahwin di luar negara, macam Puan sebut tadi pun terpakai juga akta ni kepada orang yang duduk luar negara, warga negara Malaysia kan. Betul. Jadi macam mana dia orang nak daftar semula dekat Malaysia? Adakah perlu balik ke Malaysia ke macam mana? Okey, kalau satu lagi Puan, mungkin Puan boleh terangkan juga apa kesan dia kalau dia tak daftar dekat Malaysia? Okey, untuk perkahwinan rakyat Malaysia yang berada di luar, jika mereka memilih, kita ada sediakan platform, mereka boleh pilih untuk kahwin mengikut peraturan negara tersebut, ataupun kalau mereka nak terus register dengan kita, kita ada sediakan wakil daripada kedutaan luar, Wisma Putra kan. Okey. Kementerian Luar Negara, bala wakil, mereka juga adalah orang yang diberi kuasa untuk mengupacara perkahwinan. So kalau rakyat Malaysia kita memilih untuk mendaftarkan perkahwinan di Mala Wakil, diorang boleh terus pergi Mala Wakil. So kalau kat Mala Wakil, proses dia sama macam kat JPN. Okey. Tapi kalau mereka memilih untuk berkahwin mengikut peraturan negara mereka bermaslahatin, jadi apa yang mereka perlu buat, mereka boleh re-register, mendaftarkan semula perkahwinan tersebut di Mala Wakil, ataupun bila mereka balik Malaysia dalam tempoh 6 bulan mereka sampai di Malaysia, mereka perlu mendaftar semula. Mendaftar semula. So pendaftaran tu perlu sebab akta memang cakap perlu daftarkan semula. So dalam tempoh 6 bulan, jika mereka masih bermaslahatin di Malaysia, mereka perlu register dekat Mala Wakil. Kalau tak, 6 bulan lepas mereka sampai Malaysia, dalam tempoh 6 bulan lagi, mereka perlu register dekat JPN. Kalau tak register, ada penalti akan dikenakan. Okey, selain daripada penalti tu lah kan, mungkin ada setengah orang dia fikir, oh tak apa aku daftar dekat luar, JPN tak tahu kalau aku tak register pun. So, apa kesan dia? Mungkin kesan dia kepada anak ke? Dia ada kesan juga ke Puan kalau tak daftar ni? Sebab bila mereka register baby, nanti dekat bahagian kelahiran, dia akan minta maklumat perkahwinan. So, kalau ketika itu dikemukakan daftar perkahwinan luar, nanti bahagian kelahiran akan minta mereka rebalik dekat JPN. Oh, I see. Faham, maksudnya perkahwinan luar yang tidak didaftarkan semula di JPN tidak diterima lah, tidak diterima pakai lah kan. Kalau Puan sendiri ada perkahwinan pula dah, maaf. Mungkin Puan sendiri kalau ada pengalaman mendaftarkan mengupacara perkahwinan orang asing yang tak faham bahasa Melayu ataupun mungkin tak faham bahasa Inggeris, orang dari mainland China ataupun dari Filipin ke, mungkinlah kalau Puan ada pengalaman boleh kongsi sikit. Ataupun kalau Puan tak pernah jumpa kes macam ni, mungkin Puan boleh kongsi macam mana kita daftarkan perkahwinan mereka di JPN. Kalau cara kita mengendalikan orang asing yang tak boleh berbahasa Melayu ataupun Inggeris, selalunya benda ni kita dapat tackle daripada awal, daripada permohonan dikemukakan. Daripada situ kita dah dapat, dia ni boleh berbahasa ataupun tidak, boleh faham Inggeris ataupun tidak. Jadi daripada awal kita akan cakap, kalau you still nak buat pengupacaraan di sini, dia kena sediakan penterjemah. Dia kena sediakan seorang penterjemah sewaktu pengupacaraan perkahwinan tersebut lah. So apa-apa dokumen sekalipun, kalau yang dokumen yang kita tak faham, so mereka perlu terjemahkan. Lepas tu, kalau waktu pengupacaraan mereka tak faham kita berbahasa, mereka perlu sediakan penterjemahan sendiri sewaktu sesi pengupacaraan perkahwinan. Okey, baiklah.
Terima kasih Puan kerana Terima kasih, sudi Din. bersama dengan kami pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap apa yang telah disampaikan dapat diambil dan dapat diamalkanlah kepada sesiapa yang akan memohon ataupun akan mengucapkan perkahwinan di masa akan datang. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk sesi podcast pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.